على أهلك وعليك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجى من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa ijaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam yang penuh barakah ni Allah pilih kita semua lagi sekali untuk bersama-sama dalam halaqah ilmu, yakni majlis zikrullah. Bila kita berada dalam majlis zikrullah, itu bermaksud kita berada dalam raudhah min riyadil jannah, taman-taman syurga. Dan apabila kita menyebut tentang syurga, itu adalah asas rukun iman yang wajib kita percayai, yakni beriman dengan hari akhirat, yang padanya ada membicarakan tentang syurga dan neraka. Dan memang kita ni, destinasi kita, ending kita ni sama ada di syurga atau di neraka. Wa na'udzubillahi min zalik, atau di neraka. Itu dua di destinasi kita. Ceritalah macam mana pun, macam mana keadaan kita kat dunia ni, susah ke, senang ke, macam mana keadaan kita kat dunia, ending dia adalah syurga atau neraka. Jadi bermaksud bila sebut tentang iman, man amana billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah pasti akan beriman pada hari akhirat, yang padanya membincang syurga dan neraka. Jadi syurga dan neraka ni disebah dia, kalau kita secara awam atau secara ringkas, kita nisbahkan dengan tempat yang sejuk dan panas. Neraka api lah, azabi jahannam, neraka jahannam, yang ni api dalamnya tu. Syurga sejuk. Kalau kat dunia dua-dua dah. Sebab apa kat dunia dua-dua dah? Sebab nak bagi rasa lah. Preview. Dunia ni sebenarnya preview. Siapa yang tidak mengambil iktibar di atas apa yang Allah jadikan di muka bumi Allah Ta'ala ni sebagai preview kepada satu lagi kehidupan yang kekal, maka rugilah dia. Dunia sejuk ada, panas ada. Kalau tanya orang, jangan cerita syurga neraka dulu, cerita sejuk panas dulu. Suka tak kalau sejuk aircon? Sukalah. Kalau boleh semua nak aircon, semua nak ada aircon kan. Sekarang kita tak ada aircon, semua aircon. Nampak? Maka kalau tanya panas, semua orang tak suka panas sebenarnya. Walaupun waktu panas tu penting,
Nak jemur kain lah, nak apa semua lah, proses fotosintesis lah, semua berlaku dengan matahari. Tapi kalau dia beri pilihan, nak sejuk. Di dunia ada dua ada, sejuk dan panas. Dua ada. Jadi, kalau kita fikir sejuk tu, terus isbatkan kepada syurga, dah, kita dah faham dah keadaan syurga macam mana sedikit sebanyak. Sejuk, nyaman. Masuk tempat sejuk, kalau pergi di Masjidil Haram tu, Masjid Nabawi tu, dia punya aircon, dia tak boleh buat bincang aircon. Luar sepanas-panasnya, sepanas-panas luar tu, masuk dalam Masjid Nabawi, terus. Dia tak ada nak ambil masanya, baru berubah jadi sejuk dah. Automatik sejuk. Tengok aircon sana, 24 jam buka. Tak tahulah api berapa tu. Aircon bukan kecil-kecil, mana main aircon sangkut-sangkut je ni ke unit ni, tak ada. Dia main kat tiang tu kan. Memang bawah blower, memang besar-besar. Sejuk. Even Makkah sekarang dengan Haram pun sejuk juga. Di tanah, di Batu Mamar tu, di Mataf bawah tu, tawaf di tempat Kaabah. Sejuk. Tengok Allah jadikan daripada marmar yang mana tak ada, cuba tengok marmar. Mana ada marmar yang boleh reflect haba. Semua serap haba. Bila serap haba, oh nyaya tu. Tu kalau sujud tu memang automatik cap dahi, cap mohon dah. Memang balik semua dahi hitam lah, kompom lah. Sebab apa? Panas tu, tiles tu. Tapi Allah boleh takdirkan dari negara Greece, tak silap. Batu Marmar tu diekspor satu bukit marmar tu untuk buat tu di Makkah dan Madinah sekali. Sejuk. Jadi automatik nampak seterik-terik mentari tu bila dipancarkan ke marmar yang Allah takdirkan. Kalau ikut kepada marmar dunia ni tak ada lagi yang macam itu. Di Makkah direct matahari, duduk pijak sejuk sikit, panas pun tak rasa. Orang pun fikir, ini ada aircon bawah ni. Pergilah tengok bawah tu. Pergi turun bawah tengok. Mana ada lagi sistem yang boleh sejukkan tiles. Tak boleh. Tunjukkan syurga sejuk. Syurga sejuk maksudnya. Dan semua orang nak gitu. Tapi bila kata ajak ke taman syurga, kira. Bila ada perkara yang berkaitan dengan syurga, dia mula bersangka-sangka. Walhal kita ni sekurang-kurangnya, bila dengar syurga je kita kena tunjuk minat. Itu je Allah tengok. Sebab syurga milik Allah. Ada satu showroom muka rumah, harga 10 juta. Kita kata saya ni mampu tengok je lah. Tapi dalam mampu tengok tu, hari-hari datang tengok. Kejap-kejap tengok, kejap-kejap tengok. Dia tak tahu waktu dia tengok, owner tu ada situ. Developer dia, owner dia. Owner pula jenis duduk kat showroom tu. Duduk, dia tak ada kerja dah kan. Dia tengok, macam dia nampak ada seorang dia datang ulang alik datang. Hari-hari datang. Kata, tuan minat kau nak beli? Saya tak mampu nak beli, saya mampu tengok. Jadi selagi saya mampu tengok, saya akan tengok hari-hari. Dia punya owner sudah kata, ini sudah bagus. Kenapa? Saya minat betul lah design ni. Kata. Saya sukalah dengan design ni, tapi saya tak mampu. Tengok hari, tengok hari-hari, tengok. Sambil tengok puji tu. Ni owner ni. Dia tak tahu, dia puji. Oh, bagus ni. Oh, siapalah owner di tempat ni. Bagus betul design ni. Saya mampu tengok je lah katanya. Tapi tak apalah, besok saya datang lagi. Datang lagi kawan tu. Puji lagi. Puji lagi. Bagus ni rumah ni. Oh, saya mampu tengok je lah. Saya teringin nak masuk ni. Dan lain sekali, owner tu cakap, tuan nak ke rumah ni? Maunya tak nak. Betul nak ni. Memandangkan tuan saya perhati hari-hari datang. Sambil datang puji pula tu. Jadi dengan ni saya bagilah rumah ni kat tuan. Saya lah owner sini. Ya ke? Ambil lah satu unit ni. Dah dapat free. Free ke? Dah ulang alik tu. Kesungguhan tu, usaha itu yang Allah tengok. Amalan ni di sisi Allah bukan pakai pun kita. Allah tak perlu amalan kita. Yang perlu amal kita. Tak terjejah pun. Maka apabila kita relatekan dengan syurga, kita kena ada satu sifat yang excitement. Dia ada satu gairah.
Lepas tu hati-hati bila dunia dah berjaya mengambil hati kita ni, akhirnya sifat syurga tu hilang. Sifat syurga apa maksudnya? Nama syurga pun kita tak minat. Walhal bila kita datang Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, tempat yang dibuka hijab. Dua tempat ni sekalian Haramain ni, wallahi Allah buka hijab. Wallahi. Hijab yang pertama Allah buka realiti syurga neraka. Tapi yang paling nampak syurga apa dia? Tu Masjid Nabawi. Raudah tu macam gini orang tu. Berebut. Tu dah syurga. Macam mana pun keadaan dia nak masuk. Itulah kita. Macam mana pun keadaan kita nak masuk. Dan bila kita ke sana, tak ada tempat yang bila sebut tentang fadilat, contoh kalau di Makkah, di Hijr Ismail, itu pun eager nak masuk dalam ni, bab duduk dalam Kaabah ni dah. Di Hajar Aswad. Sampai lah ni, tak pernah lagi nampak Hajar Aswad tu bertenang. Itulah tenang. Lompat. Sekejap. Seorang tarik. Orang itu tak ada lagi. Itu sifat syurga memang sekalian. Maksudnya apa? Fastabiqul khairat. Syurga ni perkara yang kita kena khairah, kita kena kejar. Tak boleh bawa tawaduk begitu. Tak ada. Terduduk kat situ juga. Tak ada. Tumpang lalu bagi saya laluan. Tak ada. Siapa kesudah tak siung aja contohlah. Makna kata ketunjukkan sifat tu. Sifat keinginan kepada ganjaran Allah itu mesti dizahirkan dengan bermula dengan apa sahaja yang ada pada syurga. Kita nak. Kita beramal kerana Allah. Syurga milik Allah. Tak boleh kalau beramal kerana selain Allah, kita akan dapat syurga. Dan kalau kita kata beramal nak dapat ganjaran syurga pun tak lari daripada galur ataupun susu galur keikhlasan kerana syurga hanya milik Allah. Kita tak minta syurga pada makhluk. Kita minta syurga pada Allah. Itu tetap ikhlas. Jadi apa kata di sini mas sekalian? Di sini kita kena letakkan satu keutamaan dalam hidup kita. Bahawasanya bila Allah bukakan hijab seseorang itu untuk melihat kenyataan hidup ini, hakikat kehidupan ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka tiadalah hidup ini membawa kepada perkara yang lain selain daripada nak menentukan atau maksudnya nak membawa perjalanan kita kepada syurga atau neraka. Itulah cerita kita kat dunia ni. Kalau seronok, dia akan bawa kat syurga lagi seronok kan. Dia macam itu. Kalau rasa-rasa tak suka nampak macam tempat tu tak berapa best, macam mana neraka kan. Oh ya Allah. Ini apa yang saya bawa kepada anak saya mas sekalian. Anak-anak saya, start umur 3 tahun yang sulung tu. Dia sebuah anak ni dia kena banyak division sikit. Yang faham-faham kan. Sebut dalam satu set semua 15. Tapi kalau division yang pertama, division tu yang ramai. Biasa sebut sulung tu division yang pertama. Abu Aulia itu dah Raudatul Aulia. Bila letak nama anak pertama tu, inspirasi saya syurga. Syurga para aulia. Aulia Allah ini yang di dunia dia tak rasa bimbang, takut. Maka siapa yang kat dunia ni berjaya hilangkan ketakutan dan kebimbangan hidup kat dunia ni kerana dia yakin Allah jamin dia. Dia bertuhankan Allah. Mana mungkin bertuhankan Allah yang maha kaya. Tiba-tiba dia bimbang akan kemiskinan. Sedangkan kita bekerja dengan orang yang berharta, boleh bayar gaji kita pun relax. Ini kan Allah yang mencipta. Takkan hati kita goyang tuan. Ni bermakna kita tak kenal dia. Itu sajalah. Itu isu dia. Kan? Jadi bila ajar anak ni sejak umur 3 tahun sekarang dah besar dah umur. Satu dah pun. Bila kita perhatikan, mula-mula kita perkenalkan dia tentang Allah. Tanpa perlu mulakan dengan soalan. Jangan create soalan. Siapa Allah? Jangan. Itu salah. Macam kita belajar ni sifat 20. Kita mana ada soalan? Terus explain dia. Kerana mengenal Allah itu bukan persoalan. Mengenal Allah itu adalah satu kenyataan dan kebenaran. Dia hanya perlu accept. Sebab tu tasdiqu bil qalbi. Kalau dia soal tu lain. Tapi kalau kita niat nak mengajar, jangan mula dengan soal. Sebab pembincangan tentang Allah bukan pembincangan persoalan.
Perbincangan tentang Allah, perbincangan tentang kebenaran, risalah tauhid, risalah kebenaran. Kan? Tentang Allah. Dimulakan dia tentang Allah. Dengan kita ajar dia sebut tentang Allah ni, kita mulakan dengan Allah ada. Ada tu dia tak tanya dah macam mana ada. Sebab apa? Kita relatekan dengan makhluk. Yang ini kejadian yang ada, tanda ada Allah. Khalas. Hati anak-anak kita ni dan kita sendiri, kita faham perjalanan. Dipanggil penyucian hati penting. Bagi anak-anak yang peringkat Umayyis, kemudian akil balik, peringkat mereka ni peringkat kain putih, kata Nabi SAW. Kita mencorakkan dia. Kalau kita masukkan ragu dekat dia, ragulah dia. Kalau kita masukkan yakin pada dia, yakinlah dia. Maka kalau kita meyakinkan dia bahawa alam ini tanda dalil kepada wujud Allah. Khalas. Lepas tu kita pun cerdik lagi sikit, kita bagi contoh. Kita letak barang dia, kita relate dengan dia lah. Kita belikan dia basikal. Kita letak basikal kat luar rumah. Kita pun nampak kawan-kawan datang rumah, tengok basikal adik ada. Bila basikal adik ada, tengok, kita kata kamu ada, bermaksud siapanya ada? Basikal ke kamu? Kamu. Padahal kamu kat dalam, basikal kat luar. Tengok basikal dia ada tak? Oh, dia ada lah, dia ada rumah lah. Dia tak kata, basikal ada lah, dia tak ada. Sama juga kalau kita pergi rumah ziarah, ni selalu, ini satu ilham yang tepat, mas sekalian. Isyarat kepada Allah ada. Isyarat kepada Allah ada ini adalah kepada kejadian alam. Mana? Balik. Belum habis lagi. Bila datang waktu malam ziarah, nak pergi mana-mana, tengok lampu terbuka, kipas terbuka. Lepas tu kita pun cakap, tengok, ada orang ni. Lampu terbuka, kipas terbuka. Isyarat kepada ada orang, bukan ada lampu. Tak ada pun orang kata tengok rumah terbuka lampu. Ya, ada lampu ni. Tak ada orang cakap ada lampu. Ada kipas ni. Banyak kipas dia. Tak ada. Bila kata ada sesuatu di situ zahir, sebenarnya isyarat kepada pemilik. Gitulah. Jadi nak faham dengan anak kita tentang wujud Allah, maka fahamkan dia dengan kejadian Allah. Dalil, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini saya tak selarikan syarahan dengan tafsir kehidupan. Kitab di depan ni, kadang-kadang ni tertinggal iPad ni, jaranglah saya nak explain. Ini kita selarikan sambil kita sambung syarah sikit dalam kitab Sifat 20 kita ni. Sejarah dan kupasan pendekatan akidah. Sebab dia ada dua perbincangan besar yang kita sedang sinkronaskan, kita sedang satukan. Ya, ini perbincangan tentang agama yang dimulakan dengan Usuluddin. Saya tulis dulu biar nampak gambar rajah. Kita ni maksudnya kita kena nampak keseluruhan, bahawa kita akan berada di jalan itu dengan istiqamah. Kalau kita tak nampak keseluruhan, kita akan meninggalkan. Baik. Sekarang ni cuma sekadar dua perbahasan dan perbincangan yang besar yang perlu kita selesaikan. Yang pertama, perbincangan tentang agama. Dan yang kedua, perbincangan tentang kehidupan. Perbincangan tentang agama dipecahkan kepada tiga pecahan kerangka besar para ulama pecahkan berdasar pada hadis Jibril AS yang datang kepada Nabi SAW. Yang dimulakan dengan awaluddin ma'rifatullah, itulah akidah. Kemudian syariat. Kemudian akhlak. Ihsan. Iman, Islam, ihsan. Daripada kerangka hadis Nabi SAW inilah agama diperjelaskan. Itulah yang dinamakan inna dina indallahil Islam. Maka daripada tiga inilah dia akan berpecah kepada yang dinamakan manhaj. Dalam nak membawa perbahasan ini dia ada manhaj. Ini kaedah. Uslub, qawaid, macam-macam. Dia panggil manhaj lah.
jalan atau kaedah. Manhaj dalam perbincangan akidah, yang mana yang kita sedang bincangkan sekarang, dia bila nak membincangkan suatu perkara, dia mesti ada kaedah membincangkan. Kalau tidak, dia bukan perbincangan. Dia hanya penceritaan saja. Jadi, kaedah yang kita gunakan dalam manhaj perbincangan akidah, itulah kita bawa pada Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Inilah yang kita bawa tentang Sunnah wal Jamaah. Yang dinamakan Al-Sunnah wal Jamaah merujuk pada Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Inilah yang kita bincangkan tentang sifat 20. Ini yang kita pakai. Dan syariat itu terpecah pada manhaj 4 mazhab yang besar. Inilah kita Syafi'iyah. Dan akhlak itu perbincangan Al-Imam Ghazali. Baik. Tazkiyatun nafs. Baik. Maka agama ini adalah perkara yang mesti, tidak boleh tidak, mestilah dikuasai oleh setiap mukallaf. Mukallaf, iaitu apabila Allah taklifkan dia, bertanggungjawabkan, iaitu akil balik. Jadi makan fardu ain. Maka perbincangan agama ini mestilah diteruskan dan mestilah diterjemahkan di dalam kehidupan. Kalau tidak dibawa perbincangan agama di dalam kehidupan, maka agama akan dipinggirkan, dipisahkan. Maka terjadilah perpecahan, terjadilah perbincangan sekularisme memisahkan. Itu dia. Ya? Jadi, nak membincangkan, nak bawa perbahasan agama dalam kehidupan ini, sehingga agama kehidupan ini mampu diterjemahkan kembali, nilai-nilai atau perbincangan agama, mesti juga ada manhaj. Mesti ada kaedah kehidupan. Manhaj kehidupan apa yang kita bawa? Oh, saya bawa manhaj Islam. Ya, Islam itu manhajnya terbagi pada perbahasan akidah, syarat, akhlak. Okey, sekarang dalam hidup kita, macam mana nak terjemahkan agama ni? Sehingga kan ada setengah tu perbincangan yang mengatakan, belajar agama, hidup, orang tak agama. Ini yang berlaku, mas sekalian. Malah agama difitnah, agama itu dipandang serong, agama itu dipandang satu dengan pandangan yang salah, kerana salah dalam menterjemahkan kehidupan. Apa maksud salah menterjemahkan? Saya solat betul. Ya, kamu solat betul, itu terjemahan agama. Tapi kehidupan beragama, itu terjemahan berbeza. Kehidupan agama, terjemahan itu bagaimana? Ketika berlakunya ujian. Kat sini pula perbahasan ni, mas sekalian. Malah kehidupan ini, kalau dilihat dengan pandangan yang hak, yang benar, malah kehidupan juga nanti dibincangkan itu, dia ada hak wal batil, benar, batil, palsu dan benar. Dilihat pada yang benar, kehidupan itu ujian. Ujian. Hidup tu apa? Ujian. Bukan hidup ni kita nak kena ada apa dalam hidup ni. Kita kena teruskan kehidupan ni. Kita masa depan kita begitu begini. Kita cerita pasal kehidupan. Sebelum nak cerita tentang apa yang ada dalam kehidupan, takrifkan apa itu kehidupan. Supaya nanti nampak, kita akan relatekan dengan ngajian tauhid. Kehidupan itu ditakrifkan oleh siapa? Oleh yang menghidupkan. Kehidupan. Hidup. Pecahkan hidup. Ambil perkataan hidup tu. Hidup tu saja bukan kita dah. Merujuk kepada hidup itu bukan kita. Kita mati. Kita apa? Kematian. Ke juga. Mati. Hidup bukan kita. Kita mati.
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat, kata Allah. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu mati? Dah tu hidup sekarang ni. Ini ujian. Yang ni yang perlu kita jawab. Malah kehidupan bila nama ujian, macam mana dapat ujian? Kerana pemilik kepada hidup ini telah menterjemahkan kehidupan itu adalah ujian. Sebab tu kita tak boleh bagi explanation tentang kehidupan, tentang diri kita. Sebab tu bila orang cuba bawa hidup tentang diri dia, tak ke mana-mana pergi lah. Memang akan jadi kucak-kacir. Patutnya kehidupan hidup. Macam mana nak kena hidup bukan sifat dia? Sebab tu awaluddin ma'rifatullah. Kena Allah. Kena sifat Allah. Malah dalam kehidupannya mas sekalian, wahyu yang pertama turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah surah Al-Alaq ayat 1, Iqra. Ini pengajian sifat 20. Ini tak dibincangkan lagi waktu wahyu ni turun, tetapi intipati kepada sifat 20 itu telah pun dibincangkan sedari awal-awal lagi perbincangan. Ini ketika Allah SWT mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperkenalkan kehidupan ini, memperkenalkan kehidupan ini tentang agama yang benar. Dengan mana yang dikatakan agama yang benar ini? Tengok balik bermula agama itu dengan akidah. Maka kalau lihat di sini, bacalah dengan Rabb. Nampak tak? Pada apa? Allazi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Allazi khalaq ini menunjuk kepada kehidupan. Segalanya Allah hidupkan. Kehidupan. Semua kejadian ni. Make sure. Bila you tengok hidup, tengok benda, tengok kereta, tengok rumah, tengok anak, semuanya mesti nampak nama Allah. Ini cakap apa? Itu yang Piramli buat satu teka-teki tu. Pak belalang tu. Di manakah letaknya kekuatan hang tua? Di kerisnya kah? Atau di tenaganya? Kekuatan hang tua tetap pada hurufnya. Ta, waw, alif, ha, tua. Kalau ta tukar ke ba, waw, alif, ha, buah. Hang buah. Pakailah tanjak 5 meter. Bawalah keris taming sari ke apa. Datang marah-marah. Orang tanya, hang siapa? Aku hang buah. Hang balik. Tak mana-mana datang. Nama pun nak jadi pendekar sangat. Nama tu bubuhlah gagah sikit. Nampak? Pentingnya nama. Nama siapa yang penting tu? Tengok. Arwah Tan Sri Piramli ni, Allah bagi dia juga kelebihan yang mungkin kita tak sedar. Huruf ta ini dibawakan dalam perbincangan. Tua, tetapi ta itu yang nak dibawakan adalah ba. Bermula hidup dengan huruf ba. Yang mana ba ini membawa kepada Bismillah, dengan nama Allah. Nama Allah je yang ada dalam hidup ni. Tak ada nama kita je. Tak ada. Jangan salah cari nama. Malah kadang-kadang orang nak cari nama dengan sifat Allah. Tapi tak ingat Allah. Macam mana tu? Apa dia? Sebagai contoh, nama, nak cari nama. Dia tu sekarang orang ternama dah tu. Bukan dia dah ada nama awal-awal. Tak ada. Start bila jadi orang ternama? Start bila orang panggil dia tu ada nama? Walah, dia dah ada nama dah. Kalau betul orang ternama, lahir-lahir dapat surat beranak tu orang ternama lah kan? Nama mana yang membuatkan orang yang dah ada nama tu tiba-tiba nak dipanggil ternama? Ataupun nak ada nama. Nama apa yang sampai manusia hari ni rasa dia tu ada nama tu? Kalau kata Farid, ya memang nama saya Farid. Tapi Farid ni bila start orang nampak dia?
Bila start Farid ni ada nama. Ilmu tu nama. Sifat. Bukan benda. Sifat yang ada asma. Ilmu ni, ada orang cari nama Farid. Kaya. Cari kaya. Cari nama. Nama cari kaya. Tapi lupa dia. Dahlah cari nama kaya. Tapi dengan harta. Kan salah. Dengan tu dah salah tak? Nampak tidak? Ba ni huruf dengan. Dengan Allah. Dengan nama Allah. Kamu kaya dengan harta. Salah. Cari nama kaya dengan harta. Siapa kata? Tu orang kata. Orang kata. Nabi kata tidak. Allah kata sudah pasti. Wa antal ghani wa nahnu fuqara. Allah kata. Wa antumul fuqara. Allah kata. Kamu tu fakir. Nabi kata apa? Laisal ghina an kasratil arad. Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta. Dengan manusia. Dalam sifat hati manusia ni, Allah bagi ilmu, kaya dipanggil naluri. Allah tiupkan wa nafsi wa masawwaha. Allah tiupkan dalam hati manusia, ada sifat nak kaya. Tapi salahnya manusia ni, bila dia tak kenal kehidupan itu siapa, kehidupan tu bagaimana, dia adalah ujian, dan tidak faham tentang ilmu, maka dia carilah naluri kaya tu. Dia cari apa? Dia cari harta. Pakai nama Allah kan? Kaya nama Allah. Nama Allah bukan nama manusia. Tapi cari harta, bukan cari Allah. Lepas tu, jadi orang ternama, ada harta. Start bila dia ada orang jadi ternama, start dia panggil orang kaya. Start bila orang panggil orang ternama, start dia ada ilmu. Start bila orang panggil orang ternama, start dia orang kuat. Oh, dia orang kuat tu. Kuat dia, jangan main. Dia telah melakar nama di persada antarabangsa lah. Dia angkat berat, yang main-main angkat berat tu. Heavyweight tu. Orang kuat tu. Dia tu orang kaya tu. Orang terkaya kat dunia tu, jangan main. Nama dia, ui. Oh, sebelum ni tak ada nama. Ada nama, tapi macam tu lah. Jadi nama siapa yang dia angkat tu? Nama dia ke nama siapa? Ni kata hakikat tu. Macam mana kita terjemahkan perbahasan ni kalau kita tak bermula dengan mengenal dengan asma Allah, dengan sifat-sifat wajib bagi Allah ni, macam mana? Al-wujud pun saja gagal lah. Yang ada hanya kaya Allah. Yang ada kalau isbat kepada kaya, Iqra bismi Rabb, bacalah dengan nama Rabb yang menjadikan seluruh kejadian. Kalau yang ada saja, nama yang ada yang menjadikan seluruh kejadian itu hanya senya nama Allah, bermaksud tak ada nama lain. Maka di situ jemaah sekalian, betapa manusia ini tertipu. Tu Allah kata. Seawal-awal perbahasan dan surah Al-A'raf ayat 172 dalam perbahasan kita, kitab ni pun telah Tuan Guru nyatakan. Alastu bi rabbikum. Sebelum kita diberikan jasad, kita sudah ada berada di alam roh. Sebelum kita ada harta benda dunia ini, kita berada pada alam roh. Dalam alam roh itulah Allah mengambil saksi. Semua manusia yang ada di muka bumi ini telah pun bersaksi di hadapan Allah. Telah mengakui dengan nyata bahawasanya Allah itu Tuhan, yakni yang berkuasa. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Tiba-tiba mari dekat dunia, Allah jadikan kehidupan ini sebagai ujian. Ujian apa, jemaah sekalian? Ujian untuk melihat iman. Hidup ini ujian untuk menilai iman. Siapa yang menilai? Allah. Bagaimana Allah nak menilai iman? Maka Allah datangkan dalam ujian, dalam kehidupan ujian. Apa yang ada dalam ujian kehidupan? Susah, senang. Orang kalau nampak susah senang, nampak harta je. Dia tak tahu susah senang itu adalah ujian. Ada orang nak lari daripada susah, ujian. Lepas tu nak lagi ke mana? Itulah
Kalau boleh senang sikit, lega. Saya pun cakap. Susah tu apa? Ujian. Senang? Ujian. Apa bezanya lari daripada ujian susah masuk ujian senang? Apa bezanya? Apa bezanya kita nak lari daripada ujian susah? Tiba-tiba masuk juga dalam ujian senang. Apa bezanya? Tak ada beza, ujian juga, tak boleh lari. Maksud dia, tetap akan diuji. Tinggal lagi, sebelum tu kita tak faham, senang tu ujian. Kita ingat senang tu satu kurniaan, satu Allah reward. Nanti dulu. Dia ingat, oh senang dengan setanda macam bless betul lah, Allah restui hidup ni. Oh kalau macam tu korun. Sesenang-senang manusia korun. Fir'aun, sesenang-senang manusia Fir'aun. Nah, jadi mana kata, bila sebut tentang dua perbahasan besar ni, maka dalam nak menjawab kehidupan, sebab apa kena ada kaedah? Sebab dia adalah satu perjalanan yang perlukan kepada kaedah. Sebab nak jawab ni, nak sebut ujian. Sama juga dengan kaedah akidah, syariat dan akhlak ini adalah ujian yang mana Allah berikan kita agama untuk kita jaga, untuk kita jawablah. Kalau kita ada syariat, jawab dengan kaedah. Ada akhlak, jawablah. Kaedah mana? Kalau tak ada kaedah, nak jawab macam mana? Tak boleh. Sama dengan kehidupan, maka kehidupan kita akan jawab dengan kaedah apa jemaah sekalian? Maka kita akan jawab dengan kaedah sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soft. Inilah yang kita bawa. Uslub dipanggil. Kaedah atau manhaj mentafsir kehidupan. Jadi kalau kita satukan balik perbahasan, letak pada perbahasan agama, yakni Islam, di sini kehidupan, Islam agama yang lurus. Maka kalau lihat kepada agama lurus, dikaitkan dengan soft. Kaedah, ini ada ijtihad ni. Ijtihad yang mana, kenapa bawa perbahasan soft? Kerana yang membawa agama itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi. Agama diterjemahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu milik Allah. Disebut Islam itu milik Allah. Okay. Islam milik Allah, tapi yang membawa Islam kepada manusia itu Nabi Muhammad SAW. Maka dalam kehidupan, maka nak jadikan kehidupan itu mengikut Islam, maka kita akan bawa perbahasan sifat wajib bagi Nabi SAW. Itu terjemahan dia. Ini kaedah. Maka bila kita bawa terjemahan kaedah sifat wajib bagi Nabi SAW, cuba kita lihat. Bila sebut tentang agama, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Sebab apa kena mengenal Allah? Sebab Islam itu milik Allah. Allah punya Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Kenal pemiliknya. Baik. Bila bermula Islam, agama itu adalah dengan mengenal Allah, maka kita pun lihat balik pada kehidupan. Bermula kehidupan nak mengenal siapa? Kita pun cakap nak mengenal Allah ni subjek agama, Ustaz. Tu parah tu. Sebab tu kita kata, bila tang kehidupan, bila dia tak selarikan, dia anggap belajar ni, yang kita dengar belajar sifat 20 ni, tak ada kena-mengena dengan kehidupan. Yelah, kita tahulah di kehidupan, tapi sebenarnya macam tak ada kena-mengena sangat. Siapa kata tak ada kena-mengena? Sebab apa dia cakap tak ada kena-mengena? Sebab dia tak tahu nak kaitkan. Tak ada kaitan-perkaitan tu. Malah kadang-kadang sekarang ni, apabila agama, perbincangan tentang agama ini, kita nampak dia telah diinstitusikan. Diinstitusikan maksudnya, dia ni daripada pengajian mana? Dia ni pada universiti mana? Dia ni sekolah mana? Saya bukan background agama. Kamu kan background agama, tapi kamu tak ada background agama. Agama-agama apa? Islam. Dah tu, background agama dah tu.
Mentang-mentanglah dia tak pergi ngaji agama, sekolah agama, terus, surrender terus. Anak bukan orang agama. Oh, bukan orang agama. Dia tu kan orang agama apa? Islam. Tu orang agama lah tu. Tinggal lagi, tidak masuk dalam kaedah yang dia panggil ikut disiplin ilmu, nak mengajar ilmu agama. Orang agama, orang agama. Nampak? Okay, jadi, bermula agama itu memang awaludin ma'rifatullah. Maka dalam kehidupan, nak selarikan. Bila kita bawa pada sifat ujian Nabi SAW itu, bermula dengan siddiq. Nampak? Benar. Kita tafsir balik. Kita nak tafsir balik kehidupan. Sebab kehidupan ni jemaah sekalian perlu ditafsirkan semula. Sebab agama tu sudah benar. Agama tidak perlu ditafsirkan lagi. Agama hanya perlu kita terima. Yang ini Islam itu adalah kita kena serah diri. Maksud Islam tu kena surrender. Bukan kena saya nak nantilah saya nak kaji Islam macam mana. Yang kalau ikutkan ialah adalah orang kaji kan. Sebenarnya bukan kaji, sebenarnya kalau saya perhati bukan kaji. Dia kena terima. Kajian itu bermaksud dia kena cari untuk faham dan terima. Bukan nak dikaji lagi dah. Malah tuntutan mencari itu kena ada. Jadi bila sebut tentang Islam, terima, maka lihat kepada kehidupan. Kehidupan itu jemaah sekalian, ianya belum lagi benar. Jadi jangan terima dulu kehidupan ni bulat-bulat. Kerana apa? Padanya ada perbincangan hak wal batil. Sebab tu jangan terkejut orang yang ada agama yang benar, akhirnya tertipu dengan dunia. Sebab apa? Dia jadi amalan riak. Rugi kat situ, tertipu, masak-masak. Betul lah tu, dia mengaji agama cantik dah, elok dah. Tapi lala sekali, mari tentang kehidupan, tertipu dia. Sebab apa boleh tertipu dalam kehidupan? Sebab kehidupan tu ada 2 chapter. Hak dan batil yang kita bincangkan tadi. Maka nak meluruskan kehidupan, agar kita tidak termasuk dalam golongan yang batil itu, maka kita letakkan terus dengan siddiq. Bermula kehidupan itu dengan yang benar, siddiq. Atau perbahasan, melihatlah dengan yang benar. Melihatlah dengan yang benar. Belum tentu yang dilihat itu benar. Macam mana nak faham? Melihatlah dengan yang benar. Belum tentu yang dilihat itu benar. Macam mana nak tengok? Okay. Di sini ada kaedahnya. Bila sebut melihatlah dengan yang benar. Sebab kita bermula ni memang Allah berikan diri pada mata, pada telinga, mata. Telinga. Sama wal basar. Dan afidah, rasa. Ini yang basic dalam kehidupan. Baik, bila mata bermula ni dalam perbahasan siddiq ni, kita akan bawa pada dalil yang perbincangan tadi, Iqra' tadi. Bacalah. Bila baca ni, bacalah dengan yang benar. Ini maksud dia. Iqra' bismi Rabb. Yang benar hanya Allah. Kalimatul haqq. Yang benar hanya Allah. Bacalah dengan Allah. Macam mana baca dengan Allah? Dengan kalam Allah lah. Contoh nak baca dunia ni. Jangan baca dengan trend, tengok orang, tengok itu. Jangan. Baca dengan apa yang Allah kata. Lihat dengan yang benar. Belum tentu yang lihat itu benar. Untunglah dia. Tengok tu Korun. Untunglah. Hai. Yang seronok jadi macam itu. Sekali Allah kata dalam Quran. Jangan kamu tengok si Korun itu. Ambil. Allah kata. Kita dok nampak bagus duit banyak. Allah kata tidak. Itu kalau perbincangan begitu. Kalau perbincangan pada sifat pula, bagi itu bismi Rabb, yang ini kalau kita rujuk pada perbahasan kita ni, bacalah dengan bismi, nama Rabb, Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Ini yang kata, kena ngaji sifat 20. Ya. Macam mana nak baca nama Tuhan? Ini air. Saya bagi contoh lah, banyak lah saya boleh bagi contoh.
Ni ciptaan tak? Allazi khalaq. Fokus kat air ni. Saya nak bagi contoh kat air. Banyak benda lain boleh bagi contoh. Saya bagi contoh depan mata. Kalaulah satu soalan saya bagi. Baca kejadian ni dengan nama Tuhan. Sekarang kita tak nampak nama Tuhan. Sekarang kita nampak si master. Nampak air minuman. Bila nak nampak nama Tuhan? Sebab tu kadang-kadang orang ingat, aku kenal Tuhan dah. Kalau engkau betul kenal Tuhan, tengok ciptaan Tuhan, mesti nampak nama Tuhan. Tuhan bermaksud Allah. Ini nampak ciptaan, Tuhan nampak nama kita, apa hal? Rumah aku tu. Kereta aku tu. Memanglah syariat begitu. Tapi sebelum ke arah itu, benda tu tak ada. Bermula alam ini tiada. Bermula makhluk tiada. Nampak? Sebab tu orang mengaji tauhid ni tuan. Orang ni intelijen, bijak. Dalam design, kita namakan, dia panggil analytical thinking. Dia mengkaji, dia panggil philosophy behind the design. Orang barat nampak macam hebat, dipanggil Bauhaus School of Thought. Dia nampak benda-benda ni, dia akan tak tengok benda, dia kaji formula dia, sifat apa, dia kaji detail. Rupanya orang Islam lebih detail pada tu. Pertama yang lebih detail adalah kerana apa? Dia terus berfikir benda yang di tangan ni, yang kita pegang sekarang ni, yang air yang saya pegang ni, adalah bermula tiada. Tu nama yang pertama. Jadi bermula ada makhluk ni, itu bermula dengan nama Allah yang Maha Ada. Allah, Bismillah. Nak lebih detailkan lagi jemaah sekalian, maka kita pun kaji nama Allah. Apa nama yang boleh dikaitkan lagi pada kejadian ini? Itulah kelembutannya, Latif. Contoh Asmaul Husna terkait. Atau ada tu pun, ni kata sifat wujud tu hebat ni. Imam Musanusi rahimahullah taala alaih ni, bila meletakkan wujud itu menjadi sifat nafsiyah yang pertama. Tuan-tuan, kalau kita tengok pada air ini, sifat dia tiada. Boleh faham? Ke sifat air ni ada? Ni kena betul itikad ni. Tak reti ni Ustaz. Waduh, tak ada lah sekali. Saya yang tak ada. Letih ada. Kita bawa ni sifat. Nama Tuhan ni kadang kita tak hafal kan? Kita tak apa. Semua senang. Tak hafal. Tapi kita faham. Sebab tu dirumuskan dengan kaedah sifat 20. Al-wujud. Ada ni hanya pada Allah. Ada. Jadi perkataan ada ni nafsiyah. Kalau kita kaji di matan, sifat nafsiyah. Nafsiyah ni maksudnya hanya pada Allah. Ada tu tak letak pada lain. Habis Ustaz sebut ada tu, ada masa, ada makan, ada ni. Kita lah hanya lupa. Tu je lah. Kita je lalai. Kalau orang ngaji tak lalai. Sebab tu setiap benda yang baik, Nabi ajar Bismillah. Barang siapa yang tidak faham baca Bismillah pada perkara kebaikan, terputus keberkatan pertolongan Allah. Habis. Sebabnya ada hanya Allah. Ni, tengok air. Sifat Allah yang Maha Ada mengadakan air. Ataupun air ni diadakan. Dia nampak tak sifat Allah pada air ni sekarang ni? Nampak tidak? Tak nampak kan talqin ni? Nampaklah sebab apa? Asal air ni tak ada. Sekarang nampak sifat Allah yang Maha Ada tu? Dengan ilmu lah nampaknya. Ialah tiba-tiba ada.
Jadi tarif je, tengok pada alat, tengok pada makhluk ni. Kalau rujuk pada dalil Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa itu, air ini bersandar pada sifat Allah yang maha ada. Bukan sifat ada saja, sifat Allah yang maha ada. Sebab tu Allah wujud. Allah tu tak boleh tinggal sebab Ismul A'zam. Itu hakikatnya. Cuma kadang-kadang buka, kadang tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Kejap nampak, je nampak. Kejap nampak, je nampak. Itu kerja. Itulah sifat manusia tu namanya berbolak-balik tu. Kejap nampak. Kejap tak nampak. Apa maksud nampak? Kejap tahu Allahnya adakan air. Kejap-kejap lupa dah. Contoh sekarang. Yang kita nampak pada air ni, aku haus. Betul tak? Dia tak nampak Allah yang bagi dia minum. Dia nampak dia haus je, nampak air. Bila nak nampak? Tunggu bulan Ramadan. Saya cukup tunggu bulan ni. Tengok dia tazkirah Ramadan ni. Memang kata sesah betul-betul. Time inilah makrifat pun datang, tuan-tuan. Time inilah kita tengok air nampak Allah. Tengok air nampak Allah. Apa yang nampak? Haram mu minum. Nampak haram dah. Siapa yang kata haram tu? Allah tu nampak Allah tu. Kita boleh nampak dengan hukum lah. Itu pun juga termasuk tentang makrifat Allah. Kenal lah kita kan. Tengok air dah nampak aku haus lah. Nampak. Aku berdosa lah minum ni. Walaupun aku seorang. Walaupun pakai mask. Bukan orang nampak. Kenapa tak nak makan? Tu kan. Duduk dalam kereta. Makan seseorang. Habis saat dia makan juga. Tu memang tak nampak betul lah tu. Kalau bulan puasa pun dia ligan juga. Tak tahu nak cakap apa. Time itulah nanti kita nampak. Solat. Dulu orang kata. Kita ni kalau tak kerja tak makan. Kita pun okey. Tak kerja tak makan. Okey tak apa. Hang tunggu bulan Ramadan. Saya tunggu bulan Ramadan. Asal tak makan? Kan dah kerja. Kata tak kerja tak makan. Ni dah kerja, kenapa bulan Ramadan tak makan? Makna makan itu dengan izin. Bukan ikut kita. Kalau kita makan, alhamdulillah lah puasa syariat sebulan. Kalau bantai setahun, tak punah ranah kita buat. Solat makan 5 waktu. Kalau bantai 50 waktu, tak sempat lah nak buat apa pun. Menunjukkan ihsannya Allah Ta'ala. Belas ihsannya Allah pada kita. Allah boleh buat kita. Ramadan cukup lah. Kenapa tak nak makan? Duit aku. Berapa banyak duit dalam bank? Saya duit 1 bilion. 1 bilion. Berapa sangat air ni? Hang tegur je lah. Tak boleh. Walaupun duit aku. Beli aku punya. Minumlah. Mana aku? Tak nampak aku dah. Nampak Allah. Nampak pula Ramadan. Semua ahlul makrifat semua. Jangan main-main. Jangan main-main. Walaupun dia tak sedar. Dia terjadi ahlul makrifat. Tertiba terjadi. Kenapa tak minum? Ya Allah. Allah nampak. Kenal pula kau Allah ni. Tahun Ramadan dia kenal. Bulan lain tak kenal. Bila rupa-rupanya bila tutup pintu neraka, buka pintu syurga, rupanya terbuka lah hijab selama ni kita yang terhijab. Maksud bila kita bawa ke syurga, perbincangan syurga, sebenarnya terbuka pintu hati kita. Syurga neraka lah, bincang syurga neraka ni. Nampak? Time itulah kita akan nampak bahawasanya lagi satu Allah buat apa? Kita nak makan yang mas sekalian. Kita kena tunggu solat. Tunggu masuk waktu maghrib. Semua orang berhenti. Waktu maghrib semua berhenti. Keras kat situ. Kenapa? Tunggu masuknya waktu solat. Allah letak waktu maghrib itu awal hari. Awal hari itu. Dan awal waktu hari. Permulaan hari bagi orang Islam adalah maghrib. Allah tak buat syariat buka waktu asar ke, waktu zuhur ke. Tak. Kenapa? Bermaksud bermula hidup itu adalah
Allah. Solat tu lah. Syariat, hakikat jangan pisahkan. Mana boleh pisah? Orang yang solat, orang yang kenal Allah patutnya. Cuma tinggal lagi dia solat tanpa ilmu. Rugi lah. Syariat, hakikat tidak terpisah. Macam angin dengan tayar. Mana boleh pisahkan angin dengan tayar? Buang angin, tak ada tayar lah. Tak boleh pakai lah. Oh, saya tak nak pakai tayar, pakai angin je. Hang pakai apa? Tayar tak ada. Getah tak pakai. Macam mana? Saya pakai tayar angin. Mana angin? Macam tangkap angin tu? Kena ada alat juga. Dia tak pakai tayar, tak pakai hidrogen, pakai ini. Kena ada alat. Syariat tidak boleh dipisahkan. Sudah pasti yang bermakrifat bersyariat. Malah lebih kuat syariat dia. Kerana dia mengenal. Lepas sebab itu, puasa yang bagi makan Allah melalui syariatnya. Kerana solatlah ada makan semua. Kita boleh buat itikad begitulah. Hari ni kalau kita bekerja hari ni, kita kena itikad. Sebab solat je aku boleh makan. Ini kalau tak ada solat, kiamat semua dah. Tapi kita masih itikad. Yang ada kan semua ni, bubuh kat kita. Salah lah. Kita hanya melakukan, tidak menentukan. Kita hanya berdaya tapi tidak berkuasa. Daya memang ada tenaga kan? Force, energy. Tapi kita tidak punya ada kuasa. Sebab kuasa ni membawa kepada penentuan. Sebab tu kita isbat illallah. Ilah tu adalah kuasa. Merujuk pada kuasa. Kita berdaya tapi tidak berkuasa. Dia berdaya saing. Bekerja 27 jam. Tetap dia tidak berkuasa untuk menentukan hasilnya. Kalau betullah dia berkuasa untuk menentukan hasilnya, maka saya pasti usahanya sekali je. Lepas tu orang pun cakap, apa itu Ustaz? Kalaulah usaha tidak menentukan hasil, tak payah berusaha lah. Maka dia bukan manusia. Itu je lah. Dia mungkin binatang kot. Itulah. Tengok Allah dah ikat kita dengan usaha. Sebab kita manusia. Orang cuba tak nak berusaha. Tak boleh sebab dia ada akal. Akal ni dia berfikir. Allah akan buat dia berfikir. Nak buat tu lah, nak buat ni lah. Malah nak tidur pun kena fikir. Nak tidur lah. Tak ada orang kata, saya tak terfikir. Tiba-tiba saya tertidur. Saya tak gunakan fikiran saya untuk tidur. Mana ada dia fikir. Sekejap pukul 10 nak tidur, pukul 11 tidur. Tetap dia terikat dengan usaha. Sebab dia manusia. Tapi usaha dia tidak menentukan hasil. Kerana kita hamba. Hasil siapa tentukan? Allah Maha Pencipta. Situ duduk dia. Baik, jemaah sekalian. Maka di sini kita nampak. Jadi bermulanya kehidupan dengan yang benar. Yang benar hanya Allah. Kalau orang tanya kesimpulan kita jemaah sekalian, nak tutup. Kita tutup. Dan sebelum tu saya nak sentuh sikit dalam hasil karya ni muka 58 ni sebelum kita tutup. Jemaah sekalian, kalau orang kata, orang tanya ni penutup ni dalam Siddiq ni yang benar. Siddiq ni bermula hidup dengan yang benar. Okay. Bila kita sebut nak kaya dengan apa? Ataupun perkataan nak hidup dengan ni perkataan kehidupan ni. Nak kaya dengan apa, atau nak kaya macam mana, pertengahan ni dengan ni. Nak kaya dengan apa, nak hidup dengan apa. Maka kalau kita fokus dua sifat ni, tengok. Maka yang benar, bila sebut yang kita sebut ini adalah, dia adalah sifat. Dia sebut kaya bukan benda. Kalau siapa sebut kaya, dia melihat benda, maka dia telah tertipu. Kaya adalah bermula dengan sifat. Dia dipanggil sifat orang kaya. Sifat. Jadi, bila sifat nak kaya dengan, maka sifat, kalau rujuk kepada Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sifat, nama yang membawa pada isim. Dan merujuk pada asma'. Nak kaya dengan apa? Maka soalannya bukan apa. Dia akan nampak nak kaya terus dengan nama Allah, sifat Allah, atau nak kaya dengan Allah. Terus. Sebab apa kamu kata nak kaya dengan Allah?
Sebab kita nak sebut nak kaya tu. Kalau nak harta dengan apa? Bolehlah kita isbahkan harta, benda kan, dengan usaha. Tapi usaha pun tak jadi juga. Semata-mata usaha, tetap dengan Allah. Tapi bila sebut direct kaya tu, sebut direct hidup di sekalian nama, maka kita pun nisbahkan kepada empunya. Setiap sifat itu ada asma'-nya. Maka kita pun dengan yakin tanpa berbelah bagi, kita pun sebut nak kaya dengan Allah. Sebab apa orang kata nak kaya dengan Allah, kamu kata begitu? Kerana kaya itu bermula dengan nama Allah, Al-Ghani. Maka bila nak kaya dengan Allah, Allah suruh apa? Apa kita buat? Allah suruh usaha. Ya, ada usaha. Usahalah. Allah yang suruh usaha tu. Tapi kaya dengan Allah bukan dengan usaha. Dengan Allah. Allah yang suruh kita berusaha lah. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Usahalah kamu akan ganjaran. Kejarlah kamu akan ganjaran-ganjaran di dunia melalui kekayaan yang aku bagi itu. Ganjaran apa? Ganjaran di syurga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan nasib kamu di dunia. Nampak Mas sekalian? Ini sebut kehidupan tadi. Sebut tentang kehidupan ni hakikat dia. Sebab tu bila kita kait tentang perbahasan bermula agama dengan mengenal Allah, awaluddin ma'rifatullah, maka bermula kehidupan itu dengan sama mengenal Allah. Dia tidak boleh tidak mesti mengenal Allah ni Mas sekalian. Maka semua dalam kehidupan perbincangan dia disebut mencari yang benar. Itulah. Mencari kebenaran. Hidup ni mencari kebenaran, bukan mencari kebendaan. Berpesan-pesan dengan kebenaran. Wa tawassaw bil haqq. Itu kehidupan. Hidup ni berpesan-pesan dengan kebenaran. Apa yang benar? Allah. Bahaskan balik tentang Allah. Itu yang benar. Cuma kita kena kembangkan perbincangannya. Kita kena kembangkan, kita terjemahkan. Bagaimana nak terjemahkan itu? Datanglah perbahasan-perbahasan seterusnya nanti dalam sidik ini jemaah sekalian. Maka datanglah perbahasan-perbahasan yang contoh mengenal ujian dan masalah, melihat hakikat yang ada, hidup bermula dengan mengenal diri, kaedah-kaedah. Saya akan pecahkan. Poligami pun ada kita bincangkan sekali. Ada juga Ustaz bincang poligami. Apa terselit pula itu? Tak ada terselit, memang perbincangan dia. Tapi tak boleh skip lah. Jangan terus jam kepada tajuk tu, tak boleh. Dia kena katam dulunya atas-atas ni, baru masuk ke poligami. Ada orang dengan poligami tu rasa, Ustaz saya nak tahu poligami tu je kan. Tak cik, tak boleh. Dia kena melalui perbahasan yang telah dibentangkan ni. Kemudian datang perbahasan bab amanah, kekuatan dalaman menarik kejayaan luaran. Baru kita bincang. Sebab tu benda tu bukan orang kata apa tiba-tiba, dan kita ni sayang sekali sebab kita ingat hidup ini tak ada formula ataupun tak ada kaedah. Kita tahu agama dah tapi tak jadikan kaedah pun. Kadang-kadang hidup ni kaedah kita barat. Gunalah konsep-konsep yang mereka tu. Ataupun hidup saya ni redah je lah Ustaz, apa jadi-jadilah. Kami kazi kata. Kami kazi kata. Tak ada, mana boleh kita hidup sembrono begitu. Tidak. Islam tidak ajar mengajar kita buat membuta tulis taklid. Tak ada. Sebab apa? Sebab Allah bagi akal. Jadi kita bawa pada perbincangan soft ini. Soft ini akan membantu kita. Macam saya bincangkan tadi ini, gambaran keseluruhan lah perbincangan, dan kita akan nampak satu-satu nanti. Dan akhirnya intipati daripada perbahasan kehidupan ni, kita akan nampak satu, aku kena hidup dengan soft, kena hidup dengan sifat Nabi ni. Dan sifat Nabi inilah, Nabi lah akan membawa pada Allah. Hidup dengan Allah dan Rasul. Dan itulah matlamat hidup kita. Bila kata dah hidup dengan Allah dan Rasul, dengan kaedah ni, inilah kaedah soft yang kita nak pakai, yang kita akan bentangkan Mas sekalian. Dan di sinilah nanti kita akan nampak juga bahawasanya dari perbahasan kehidupan inilah untuk memahami tentang perbahasan Allah, sifat Allah, maka sebab itulah kita kena mendalami tentang tauhid. Inilah sifat 20 karangan yang kita bincangkan ni.
karangan Tuan Guru Dr. Niawak Syukri Niawan ni sejarah dan kupasan pendekatan akidah. Dan kita dah masuk pada perbahasan hasil karya. Kita masuk pada biografi tentang Al-Imam Sanusi. Kita boleh tengok jemaah sekalian, tengok background, tengok orang apabila cerita tentang kehidupan yang berjaya digabung, cuba lihat. Yang sekarang ni kita nak bawa gabungan tu balik. Sebab sekarang dah terpisah. Dan kita nak gabung. Sebab tu jadi macam berat tu, sebab apa kita terpisah. Kita tak bawa perbincangan tu selari. Sedangkan perbincangan tu selari, cuba tengok hasil karya Imam Sanusi. Penulisan dalam pelbagai bidang disiplin ilmu seperti tafsir, hadis, teologi, tata bahasa, ilmu logik, perubatan, astronomi dan matematik. Ini biografi dan latar belakang Al-Imam Sanusi yang menjadi, kata apa, dalam abad ke-9 kita nampak sebagai pencetus kepada perbahasan akidah sifat 20 ni. Sifat tentang Allah tu telah dibincangkan, tapi penyusunan pada sifat 20 itu adalah wujud pada zaman Al-Imam Sanusi. Nampak? Tapi background beliau, jemaah sekalian, kalau lihat, menjadikan perbincangan itu luas. Dan beliau telah mengarang kitab semenjak usia umur 19 tahun. 19 tahun. Dan di sini kita akan nampak. Dan bila kita belajar ni, belajar jemaah sekalian, alhamdulillah, nama-nama kitab ni dalam tangan kita dah. Kitab-kitab yang kita akan nampak pada perbahasan sebagai contoh. Ini list kitab yang kita akan dengar dalam perbahasan tentang akidah ataupun tentang berbagai latar belakang perbincangan. Surat 58, 59, kita boleh tengok surat 60 dan 61. Dan Al-Imam Sanusi rahimahullah juga ulama yang berpengerti dalam bidang hadis. Kita tengok bahawa tu kerana beliau telah menyiapkan syarah kedua buah kitab hadis yang menjadi rujukan utama bagi umat Islam di seluruh dunia hingga ke hari ini, iaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nampak? Tapi karya yang masyhur oleh Al-Imam Sanusi itu adalah Aqidah Al-Kubra, Al-Aqidah Al-Wusta dan Al-Barahin. Ni. Jadi ini perbincangan yang besar. Nah, kitab yang masyhur. Dan Barahin itulah yang menjadi perbincangan kepada perbahasan akidah melalui aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Kalau kita tengok. Dan kalau kita tengok sikit tentang perkembangan penulisan Al-Imam As-Sanusi. Surat 63 tu. Di sini penulisan Al-Barahin Al-Imam Sanusi disyarahkan buat kali pertama oleh penulisnya sendiri, yakni Al-Imam Sanusi, yakni Barahin. Kita menumpuk pada 3 kitab masyhur Imam Sanusi, dan untuk membincangkan tentang sifat 20, Barahin itu adalah kitab yang utama yang dibahaskan. Dan selepas beliau meninggal, penulisan tersebut disyarah dan dibuat hasyiah oleh para ulama yang ramai, khususnya para ulama aliran Asy'ariyah dan Al-Asy'ari ini. Itulah aliran yang membawa di perbahasan ini. Dan penulisan itu kemudian dicetak berulang kali di Fez, Kahirah, Beirut, Makkah, Pulau Pinang, Singapura, Indonesia, Patani, Bangkok dan lain-lain. Jadi meluas. Hasyiah ni adalah syarah, catatan daripada syarah, dan dinamakan hasyiah. Masa hayat Al-Imam Sanusi, biarlah yang mensyarahkan matan beliau sendiri. Dan ada juga imam dipanggil Al-Imam Hudhudi. Kita akan nampak di bawah tu di Mesir, yang sezaman dengan Al-Imam Sanusi. Al-Imam Hudhudi mensyarahkan perusahaan Al-Imam Sanusi Barahin buat kali pertama. Syarah tersebut turut diberi nama kemudian sebagai syarah Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi ala Barahin. Di sini kita akan nampak dalam kehidupan ini, misalnya kita nak memperincikan agama dengan bermula mengenal Allah, maka kita akan menusuri perbahasan sifat 20 ni. Daripada perbahasan sifat 20 ni, kita kembangkan balik dalam perbahasan kehidupan balik. Yang mana kita membawa pada perbahasan yang al-wujud ni contoh. Dan tadi kalau jemaah sekalian tengok, dalam ni saya ada bawa perbahasan tengok hakikat yang ada. Nampak? Hakikat yang ada. 3.3. Saya bawa sifat utama nafsiah dan disyarah dalam hidup. Terus perbincangan. Ini yang kita selarikan, jemaah sekalian. Baik. Jadi
Pada perbincangan akan datang, insya-Allah kita akan sambung pada perkembangan penulisan Imam Sanusi, dan kita akan tengok, dan saya akan bawakan juga selarikan dengan perbincangan seterusnya. Kita akan tengok bagaimana kita nak bincangkan perbahasan kehidupan ni mengikut kaedah sifat Nabi. Macam mana? Nah, kita akan teruskan perbincangan, dan kita akan masukkan pada mulakan perbincangan dalam mukadimah realiti kehidupan masa kini, nilai dunia dan seisinya, menyikapi kehidupan yang sebenar. Ini saya akan rangkumkan tiga-tiga nanti perbincangan. Dan kita akan nampak bagaimana dalam hasil pada perbincangan mukadimah ini, kita akan nampak terus kepada sifat yang pertama, bab yang pertama, siddiq, membongkar kebenaran dan membenarkan. Ini kita akan nampak dalam perbincangan yang akan datang dalam syarah hakikat kehidupan, insyaAllah. Baik jemaah sekalian, itu saja. Ada soalan sebelum saya tutup, insyaAllah, tentang perbincangan inilah dan hakikat kehidupan. Ya. Oh, okay. Itu syarah, atas syarah ada penghasiah lah kat sana. Oh, dahsyat. Dekat sini ada soalan? Atasnya? Tak ada? Ayah. Ada ke kita cek kita ni kat mana dia? Jadi pastikan duduk dekat syariat sendiri ataupun dah start dah. Baik. Bila kita sebut tentang yang pertama, adakah kita ni nak belajar setakat mana? Satu. Yang kedua, bila kita nak tengok adakah kita ni makam syariat ke, makam makrifat ke, ataupun dah dimakamkan ke. Teruk benar kan, tak faham-faham ngaji makamkan terus kan. Baik. Yang pertama tentang ilmu. Bila sebut tentang ilmu ni, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih, mengatakan apa? Man arada ad-dunya fa'alaihi bil-'ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil-'ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil-'ilm. Siapa nakkan dunia, itulah dengan ilmu. Nakkan akhirat, itulah dengan ilmu. Dan nakkan kedua-duanya, itulah dengan ilmu. Baik. Jadi teras ilmu adalah segala-galanya. Jadi kalau kita lihat betapa luasnya kehidupan kita ni, maka banyaklah perkara yang kita nak tahu dan dia takkan berhenti. Cuma batasannya, garis panduan ilmu. Maka dalam ilmu agama, kita pecah pada dipanggil fardu ain. Baik. Okey, itu fardu ain yang pecah pada inilah perbahasan tiga ni yang kita dah bincangkan tadi, iaitu akhlak, tauhid. Ni. Jadi bila sebut tentang setakat mana kita nak tahu, level mana kita nak tahu, maka kita akan faham kepada pertama tentang akidah, syariat, akhlak. Bila sebut tadi tentang ibadah, ibadahlah merangkumi semua. Jadi nak menggabungkan semua ilmu, kena ada ilmu. Jadi kita dah tahu tentang tauhid tadi. Kita dah belajar. Jadi kita sangka, kita cakap cukup kot, dah tahu dah tentang Allah. Tapi kena ingat, tahukah kita ilmu untuk menterjemahkan perbahasan kita tentang Allah tadi ke dalam kehidupan kita? Maka ilmu tu tak akan berhenti. Dan ilmu tu bersifat tiada titik. Tak ada titik nontah dia. Kalau kitab lagi lah nak list kitab macam tadi tu. Nak ngaji kitab pun tak tengaji lah. Cuma dibataskan nanti, ilmu itu adalah yanfa'u bi, yang mana bermanfaat untuk kamu. Macam mana tahu bermanfaat? Macam tadi, soalan yang kedua. Nak tahu macam mana bermanfaat? Sehingga tidak lagi dia duduk dalam keraguan. Aku ni duduk syariat ke, duduk makrifat ke? Contohlah. Masa ni syariat. Tak kot. Maknanya, dia perlu kepada pemahaman tentang ilmu tu sehingga hilang keraguan itu. Apa yang dia nak? Okey, kat situ kita tahu apa yang dia nak tahu. Sebab kita tak boleh nak buka semua ilmu. Macam mana nak buka ilmu sedangkan luasnya ilmu tu? Maka datanglah kembali persoalan-persoalan terus kepada isu
Maka daripada isu itulah kita akan mendalami ilmu itu. Bagai contoh tadi, isu untuk membezakan maqam seseorang itu, sebenarnya isunya adalah hati. Hati itulah yang akan menundukkan atau menunjukkan kedudukan kita di maqam yang mana. Kalau hati kita ini tidak didalami, tidak memahami tentang tazkiyatun nafs, tidak faham tentang sifat-sifat membersihkan mahmudah, pemahaman tentang hati, nak kenal hati itu, maka barangkali amalan yang kita lakukan hanya dunia saja, syariat atau kulit saja, tinggal habislah. Tapi apabila hati itu telah difahami dengan perbahasan ilmu tentang hati, itu jalur tentang tazkiyah. Ini jalur tentang hati ni pula perbincangan tentang apa? Tasawuf. Tasawuf tu apa? Membersihkan nanti daripada perangai buruk. Macam nak bersihkan nanti daripada perangai buruk? Kena belajar ilmu kehidupan. Ini hakikat kehidupan. Kena belajar ujian. Kena faham ujian. Kena pula hayati ujian itu. Adakah ujian itu sudah mencapai tahap nak bersihkan hati? Sebagai contoh, Allah uji kita dengan apa? Mesti ada isu ujian itu tadi susah. Susah harta. Susah apa? Susah masa. Banyak. Ujian itu kita boleh listkan. Dalam ni, saya listkan ujian tu, kita ringkaskan. Ini pemudah cara lah. Tetapi bukanlah, inilah dia ujian dia. Tak. Kita boleh kembangkan mas. Sebab ilmu ni dia bersifat luas. Contoh, ni. Ini antara perkara yang akan berlaku dalam hidup. Dalam keluarga kita, kesihatan kita, perhubungan kita, duit, harta, diri, perniagaan. Bagi contoh. Ini semua pakai hati. Allah uji keluarga. Bagi keluarga susah. Susah apa pada keluarga itu? Cek. Susah dalam pemahaman keluarga. Menyebabkan hati kita resah. Semua ujian, end up dia hati. Okay, nak tahu indikator kita. Dalam masalah itu sedang berlaku susah tu. Bahasa mudah gini. Ini dia perbahasan hati. Ini dia bukan perbahasan yang boleh dibentukkan. Tapi dia boleh difahamkan dengan terjemahan. Sebagai contoh. Kita berhadapan dengan satu situasi yang perlu kita selesaikan. Okay. Situasi apa? Saya perlu selesaikan kata tempat ni bersepah. Saya arkitek. Dengan tu rosak, sana rosak, di bumbung. Saya pun datang. Ini dah faham ni? Ni cara ni contoh. Maka keadaan ini yang susah, yang rosak ni, masalah ni. Tapi tidak memberi resah pada hati saya. Sebab apa? Sebab kita melihat masalah itu dengan apa? Dengan desain yang elok. Oh, ini kena tukar siling. Okay. Yang ni okey. Okey, siap ni. Yang kawan ni serabut. Oh, macam mana ni? Siling saya ni rosak ni, pening. Kawan ni datang relax lah. Tak apa, saya settlekan. Dalam sekali keluar proposal. Siap. Tidak cukup dengan tu, dia buat design, elok pula. Begitulah kita tengok masalah kehidupan. Bila kita tengok masalah sakit, orang tengok masalah sakit, kita nampak apa? Nampak sembuh, Allah. Tak ada masalah, nanti Allah sembuhkan. Hati pun relax. Dia tak termenung, ni Allah sembuhkan tak? Tahulah, aku pun tahu. Itulah Allah juga. Apa cakap-cakap pula ni? Anda cakap seorang, lala gila. Dah nampak sakit, anda tak pening lah dengan sakit tu. Tapi susah tak tahan ni. Dah ujian lah untuk kamu. Sampai terkeluar tak tahan. Payah betul lah. Ada mana hati dia masih ada. Perlu dikaji lah. Tu masuknya. Masuk kata bila kata adakah kita ni makam mana lagi. Apabila kita mampu melihat dalam keadaan syariat. Itu sebenarnya hakikat. Allah uji syariat sakit. Hakikatnya sembuh. Allah nak suruh kita kena sembuh. Kalau kita masih duduk dengan sakit tu, kita masih syariat. Ingatnya syariat ni bukan cerita tentang ini syariat, solat ni syariat je ni. Bukan masuk tu. Ya ini kehidupan luaran kita. Kita masih duduk makam syariat. Nanti kalau nak guna makam syariat, jangan diletakkan pada ibadat. Sebab ibadat ni syariat hakikat tidak terpisah. Tapi ada orang dia menyangka dia dah beribadat tu, dia dah makam dah, dia dah okey dah. Tapi Allah uji dia dalam kehidupan. Oh, syariat lagi dia ni. Itu maksud dia. Syariat lagi masuk dia. Dia ni solat, zikir lah apa semua kan. Allah uji dengan syariat rumah tangga. Barulah pasal apa, benda lah. Hal-hal kecil rumah tangga pun. Udah bergaduh.
Ni awak solat tunggang-tungging ni. Sebagai contoh kan. Allah uji syariat kahwin. Kahwin kan syariat kan? Ke hakikat? Syariat kan? Kahwin berhakikatnya ya tuan. Jangan cik pasal. Sekarang ada yang nikah diam-diam kan? Hakikat Ustaz. Syariat. Allah uji syariat perkahwinan. Baru ajak bincang. Yang apa nak bincang apa dah? Macam ni pasal kahwin lagi. Apa bang kahwin lagi? Baru nak bincang pasal kahwin lagi orang lain. Bukan pasal dia. Udah bergaduh. Kumpang-kumpang bergaduh-gaduh. Maknanya ibadat dia tadi tu tak mencapai ataupun tak sekali dengan niat atau hakikat. Tu level lah. Jadi sebab tu kena uji bertubi-tubi sampai kita macam tadi, ingat contoh tadi. Bila kita ada masalah tu, kita mampu hadapinya dengan tidak resah, gelisah, kelang kabut. Selagi mana resah, gelisah, kelang kabut, belajar lagi. Belajar lagi sampai tak resah. Ya. Macam mana tu? Sampai Allah yang tenangkan hati kamu. Kerana waktu itu kamu telah melihat dia. Ihsan. Contoh, kita tak ada duit. Yang kita lihat bukan tak ada duit. Yang kelihatan ada rezeki. Sebab tu ada orang yang diperjalankan dengan tak ada duit. Tapi adakah tak ada sampai bila-bila? Memang sifat dunia tu tak ada. Tapi bila dia tengok rezeki tu ada, dia terus husnuzon. Ada rezeki. Ada rezeki. Dia relax, ada rezeki. Tapi kadang-kadang dia besar juga ni, ya Allah. Maksudnya hati dia sedang nak ke arah yakin. Tak apalah, belajar lagi. Sampai tahap ada rezeki. Dia yakin. Kat situ kedudukan lah kalau nak tengok. Dan cuma kita pun masih belum boleh menentukan bahawa dia sudah berada sampai makam itu. Itu je lah. Kita takkan boleh tentukan lah. Sampai bila nak tentu? Bila Allah panggil, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Dah mati, dah betul balik tu. Kamu dah sampai makam lah. Jadi kalau tiba sekarang kata saya ni dah makam tenang ni. Nanti dulu. Sebab belum mati lagi. Sebab nak mati tu pula nanti berhadapan pula dengan masalah lagi. Masalah apa? Datang iblis lah, datang itulah. Jadi permohonan untuk hati tenang ni dia bukan perhentian, dia ada satu perjalanan. Dia tak boleh berhenti. Non-stop. Always, continuous, 24/7. Macam nafas. Dah boleh kata, okey dah, aku dah okey dah ni. No. You kena sentiasa, kita kena sentiasa rajak ila Allah. Harap jangan putus. Harap jangan putus. Sehingga kan satu kenyataan saya tulis, belajarlah mengenal Allah. Sehingga kita melihat kita yang perlukan Allah. Dan kita melihat segala-galanya mesti dengan Allah. Itu apa? Tenang tadi. Kita tidak boleh kata, oh dah. Mana kalau dia kata dia sudah, maksud dia belum lah. Dia tidak boleh berhenti. Itu maksudnya. Wallahu alam. Khair. Itu saja. Kita sambung pada sesi seterusnya. Wallahu alam. Jadi jemaah sekalian, kita insya-Allah mudah-mudahan Allah beri kita faham, dan mohonlah kepada Allah untuk faham, jangan nak paksa untuk faham sendiri. Mohon pada Allah Ta'ala untuk bagi kefahaman. Ya Allah, kurniakan aku ma'rifatmu, basirahmu, pimpin aku dengan cahayamu. Itu ayat, salah satu ayat lah yang biasa saya gunakan. Ataupun ayat Allah maftah alaina tu, hikmataka wa ansyur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Minta. Dan surah An-Nur tu boleh diamalkan, sebab dalam ni pembincangan dalam kajian saya ni memang saya mulakan dengan surah An-Nur ayat 35 dan Al-Baqarah ayat 269. Ini boleh diamal, dihafal. Cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Tak boleh apa-apalah. Kalau tak boleh hafal, baca lah. Dia cahaya. Sebab hati kita ni cahaya lah. Allah lah yang akan menerangkan hati itu dengan hafalan pada surah An-Nur ayat 35 ni. Mudah-mudahan apa perkara, sebab kita perlukan kepada perincian, perbincangan tentang hidup, tentang Allah, tauhid, ini perlukan kepada perincian. Dia bukan sekadar pengetahuan dan kemudian okey dah lepas. Tak boleh.
dia kena perincian. Bila perincian ni dia masuk, dia kena ada bimbingan lah. Kehalusan itu ada pada dia. Jadi amalkanlah, hafal pada surah An-Nur ayat 35 dan surah Al-Baqarah 269. Yuktil hikmata man yasha. Nampak? Allah memberikan nikmat kebijaksanaan, ilmu yang berguna kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ini pun satu anugerah. Jadi minta. Memang siapa yang dapat kebijaksanaan, faham macam tadi tu, contoh soalan tu faham, dia telah dapat banyak kebaikan. Itu kata Allah. Dan Nabi pun kata, barang siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, maka Allah berikan dia kefahaman. Tapi dalam ayat ni Al-Baqarah, Allah kata, dia akan dapat kebaikan yang banyak. Jadi faham satu perkara ni, kebaikan dia Masya Allah. Melapangkan hati kita. Banyak kebaikan akan dapat. Relax. Nikmat masa yang kalau dapat faham ni. Satu kurniaan yang besar lah. Jadi lepas ilmu kena minta faham. Lepas ilmu kena faham. Ilma wa hikmah. Wallahu a'lam. Itu saja mas sekalian. InsyaAllah moga-moga Allah rahmati kita semua. Untuk ini dalam live ni sekarang 10.46. Okey. Nanti kena menajak kat sini nampak gaya ni. Siapa nak sertai saya pukul 11.30 ada munajat umat bi qiraati suratul Fatihah. Siapa nak ada ajak-ajak tu boleh bersama dengan saya lagi sekali pukul 11.30 nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Takbir. Allah